Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam suluk budiman. Saya Kulu Kumanul Hakim bin Kumarani melaporkan berita untuk RTM. Menzahirkan kesetiaan bahasa dalam kalangan pemimpin negara. Bahasa Melayu juga dikenali sebagai bahasa Malaysia telah menjadi bahasa rasmi bagi negara Malaysia sejak tahun 1967. Yang di-Pertua Agong Sultan Ismail Nasaruddin Shah telah mengisytiharkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi pada 1 September 1967. Setelah Parlimen Malaysia bertindak meluluskan ran undang-undang bahasa kebahasaan dalam persidangan Parlimen yang telah diadakan pada Mac 1967. Pengisytiharan ini telah menegaskan bahawa kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi telah melengkapkan makna merdeka buat Malaysia yang tidak boleh dipertikaikan perlembagaan Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah mengatakan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri akan menggunakan bahasa Melayu secara rasmi untuk berucap dalam 2 persidangan antarabangsa yang dijadualkan berlangsung pada tahun ini. Beliau berkata, persidangan antarabangsa itu ialah sidang kemuncat ASEAN yang dijangka berlangsung November ini dan sidang pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB pada minggu ketiga September. Selain itu, bukti bahawa pemimpin negara setia terhadap bahasa. Baru-baru ini kita dapat lihat Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man membuat kemunculan pada persidangan ke-26 Konvensyen Ran Kerja Undang-Undang Perubahan Iklim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNFCCC COP26 di Glasgow, Scotland. Beliau menyampaikan ucapan menggunakan bahasa Melayu dalam persidangan tersebut. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency, Mr. Tuan Ibrahim Tuan Man, Minister of Environment and Water of Malaysia. Your Excellency, you have the floor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Firman Allah Ta'ala, Zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Berlaku kerosakan di daratan dan di lautan disebabkan tangan-tangan manusia. Surah Ar-Rum ayat 41. Pertama, saya ucapkan tahniah kepada Kerajaan United Kingdom selaku tuan rumah persidangan COP26 dan sokongan dan kemudahan diberikan kepada Malaysia dan semua delegasi persidangan ini. Presiden, tuan-tuan dan puan-puan hadirin dihormati sekalian, mengambil kira impak perubahan iklim dan cabaran dibawa oleh pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia, Malaysia mengiktiraf kepentingan pemulihan pasca pandemik melalui pemulihan hijau. Bagi tujuan ini, Malaysia mengemukakan NDC yang telah dikemas kini yang mempunyai sasaran pengurangan intensiti pelepasan GHG menentasi. Beralih ke berita seterusnya. Peranan warna dalam budaya tradisional masyarakat Melayu. Warna memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia sejak dahulu kala. Tanpa warna, sesuatu budaya atau masyarakat akan hilang rejahnya. 3 warna yang memaparkan nilai kemalayuan iaitu warna hijau, kuning dan merah merupakan kombinasi warna yang biasanya terdapat dalam pelbagai reka bentuk simbol yang digunakan oleh sesetengah organisasi utama untuk melambangkan orang-orang Melayu. 3 warna ini diperolehi daripada 3 nilai penting: kemelayuan, Islam, Majlis Raja-Raja dan etnik Melayu. Kuning adalah warna diraja yang biasanya dikaitkan dengan Sultan-Sultan Melayu dan digunakan untuk menegaskan kesetiaan orang Melayu kepada raja-raja mereka.
kedaulatan raja berlembagaan, serta mendukung dan menghormati lunas-lunas perlembagaan dan falsafah rukun negara. Adalah warna tradisional Islam, iman yang menjadi kebahagiaan penting budaya Melayu. Warna ini berkaitan dengan alam semula jadi untuk penyembuhan kepada kesegaran. Di samping itu, menurut tradisi, hijau adalah warna harapan, keyakinan dan nasib baik. Dikaitkan dengan merah adalah warna tradisional dalam budaya Melayu. Digunakan untuk menunjukkan keberanian, kepahlawanan dan kesetiaan. Merah melambangkan keberanian dan bersedia dalam menghadapi segala rintangan. Kita beralih ke berita seterusnya. Pertembungan bahasa dalam kalangan masyarakat India dan Cina Kelantan. Negeri Kelantan terkenal dengan julukan Serambi Mekah, yang mana majoriti rakyatnya berbahasa Melayu dan beragama Islam. Namun, siapa sangka negeri yang didiami masyarakat majoriti tersebut juga didiami bahasa Cina dan bahasa India yang menjadi minoriti di negeri Kelantan. Oleh hal demikian, berlaku pertembungan bahasa di antara bahasa Melayu Kelantan dan bahasa Cina serta bahasa India. Pertembungan bahasa ini menyebabkan salah satu bahasa dominan yang terus hidup berbanding bahasa tidak dominan. Di sini dapat diperhatikan bahasa Melayu Kelantan digunakan secara meluas berbanding bahasa Cina dan bahasa India. Masyarakat India dan masyarakat Cina Kelantan yang ingin berkomunikasi perlulah berbahasa Melayu Kelantan. Situasi ini berlaku apabila sesuatu kawasan itu didiami oleh lebih dari satu kelompok penutur bahasa. Menurut Brown dan Miller tahun 2013, pertembungan bahasa merujuk kepada situasi penutur daripada bahasa yang berbeza berhubung secara rapat dalam kehidupan seharian, yang mengakibatkan proses peminjaman kosakata, fonetik dan struktur gramatik bahasa di antara satu sama lain dengan bahasa yang dominan akan terus hidup dan dikelilingi bagi bahasa yang tidak dominan. Puas hati itu orang Kelantan lah. Tak ada masalah, tak ada apa. Tak ada apa, tak ada masalah. Usai boleh tak ada senang. Hidup kita ni senang tak apa. Gopah hari ni memang leh. Tak ada masalah. Senang cari makan. Tak ada balok, tak ada apa. Usaha masa belaka. Tak kira warna kulit ke apa, tak ada apa. Pengapok darah. Aku tu. Kita Melayu dengan India ni duk Kelantan semua adik-adik lah. Tak ada lah kalau orang Melayu tengok orang India ni, tak ada lah yang gabung-gabung semua adik-adik lah kau. Kita ngaji sekolah pun saya Melayu, kerja ni pun saya Melayu. Mereka lah kalau ada Kelantan ni, tak ada diskriminasi orang India. Sebab kita duduk sini pun tak ada nampak rendah diri ke apa tu tak ada lah. Sebab kita memang datuk apa kita, mak kita semua anak beranak Kelantan. Jadi selama ni kita duduk pun dari segi pendidikan ke apa kerja gimana pun tak ada rasa rendah diri. Kerja saya tu meniaga. So 90% tu saya meniaga dengan orang Melayu sini. Jadi saya pun tengok selesa dengan meniaga dengan dia orang. Cari makan pun tak ada masalah. Berbahasa sini pun okey, tak terkawal.
Kalau kita dengar bunyi-bunyi kau orang luar, Lagi yang orang lain tidak boleh lawan kita. Apa dia? Apa dia sebenarnya? Cuba tuan-tuan fikir. Siapa hak diri duk kecek ni siapa? Ni Cahaya Nur Alik ni. Cahaya Nur Alik. Bukan Mila Alik Yawa. Integrasi antara kaum di negeri Kelantan ini tak ada orang lain boleh banding, tak ada orang lain boleh menyamai kita, dekat-dekat kita pun tak boleh ada kakak. Integrasi yang terjadi di sini ini juga. Sekian laporan berita hari ini. Terima kasih. Jumpa lagi.